Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersiaran di channel saya, Zulkifli Aswan. Dan kali ini kita akan paparkan sedikit mengenai tanaman buluh madu yang kita buat secara komersial bagi tujuan menghasilkan produk rebung dia. Di mana rebung dia kita akan jual segar ataupun kita proses dengan cara yang lain. Di bahagian utara tanah air memang terkenal buluh. Bila kita pergi mana-mana kenduri ke, kenduri kahwin ke, insya-Allah memang ada gulai rebung bersama dengan daging. Memang terkenal. Jadi tidak rugi kalau kita usahakan tanaman buluh madu ini bagi tujuan komersial ataupun pendapatan kita, sampingan kita, kerana kos dia juga tidak terlalu mahal dan mudah dijaga. Okey, ini dia tanaman buluh madu atau nama saintifiknya Zygentochlora albociliata yang dipercayai berasal daripada Thailand sebagai tanaman hias sebelum ini dan dibawa masuk terutama ke Perlis, Perak, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Apa yang menarik sangat buluh madu ni? Buluh madu merupakan buluh yang tidak miang dan rebungnya manis, rangup dan lembut bila dimasak. Hidup subur di kebanyakan jenis tanah yang mempunyai saluran yang baik. Mudah hidup dan mudah juga untuk diuruskan. Ditanam dengan jarak tanaman 12 kaki kali 12 kaki sistem 4 segi yang akan memuatkan 250 rumpun seekar. Ditanam menggunakan biji benih ataupun keratan batang. Biji benih buluh amat sukar untuk didapati dan biasanya kita akan menanam menggunakan keratan batang. Keratan batang yang mempunyai 2 hingga 3 ruas diambil daripada rumpun buluh dan yang mempunyai akar udara dan kita semai di dalam polybag untuk diletakkan di nursery selama 3 hingga 4 bulan. Setelah bertunas, bolehlah kita tanam di ladang dengan memberi pengapuran sedikit pada tanah dan menanam buluh ini. Buluh ini akan dibiarkan hidup sehingga mengeluarkan 6 hingga 7 batang rebung yang akan menjadi buluh dewasa. Rebung yang keluar selepas itu bolehlah kita ambil untuk kita komersialkan. Rebung perlulah diambil secara berkala kerana jika tidak diambil ia akan mengakibatkan rumput buluh menjadi besar dan memerlukan baja yang lebih. Baja yang biasa digunakan adalah baja NPK Green ataupun 15, 15, 15 dan juga baja organik dengan kadar 250 gram sepokok dan diberikan 4 kali setahun. Okey, sekarang kita lihat bagaimana bekerja mengambil rebung yang telah sesuai diambil untuk dibuat sayur. Rebung dengan ketinggian 3 hingga 4 kaki amat sesuai dan telah matang untuk diambil dan biasanya akan dipasarkan secara segar. Rebung dipotong selaras dengan permukaan tanah. Pisau ataupun parang yang tajam diperlukan untuk menuai rebung-rebung ini. Rebung yang terlalu pendek atau belum mencapai 2 hingga 3 kaki ketinggian dibiarkan dahulu bagi dituai pada minggu hadapan. Okey. Diri pegang. Tak bawah. Tak bawah. Paras lutut kiranya. Setelah banyak rebung dituai,
Proses selanjutnya adalah untuk membersih dan memilih rebung-rebung yang lembut untuk dipasarkan. Bahagian yang lembut akan diasingkan dan diambil, manakala bahagian yang keras di bahagian ruasnya akan dibuang. Bahagian hujung biasanya kita akan buang kerana ia tidak sesuai untuk dimasak kerana mengandungi daun-daun muda. Rebung-rebung ini boleh terus dimasak ataupun dibuat paceri ataupun boleh diawetkan dengan merendam dengan air garam agar rebung-rebung ini tahan lebih lama untuk disimpan dan boleh digunakan pada bila-bila masa yang diperlukan. Di samping itu, rebung juga boleh dikeringkan untuk penyimpanan yang lebih lama. Ataupun seperti di China, rebung-rebung ini dijeruk dan ditinkan untuk diekspor ke luar negara. Peminat makanan Korea jangan tak tahu ya, rebung merupakan salah satu bahan yang digunakan semasa pembuatan kimchi. Katanya sedap. Seperdu buluh madu boleh menghasilkan 3 hingga 4 kilogram rebung dalam masa sebulan. Pastikan serumpun buluh madu tidak terlalu banyak pokoknya. Pokok yang sesuai serumpun adalah 6 hingga 7 batang bagi menghasilkan banyak rebung pada sesuatu masa. Musuh utama rebung hanyalah binatang-binatang yang memakan umbut tanaman seperti landak. Harga jualan rebung buat masa ini antara 4 hingga 8 ringgit sekilogram dan akan meningkat pada musim-musim perayaan ataupun musim-musim kenduri kendara dilaksanakan. Selain daripada penghasilan rebung, buluh madu juga boleh digunakan untuk membuat perabot dan bahan-bahan kraft tangan. Oleh kerana sifat pokoknya yang kecil dan meninggi, ia amat sesuai digunakan untuk membuat galah, pengait buah ataupun pengarah kait kelapa ataupun tiang-tiang bendera semasa pilihan raya. Ia juga amat sesuai untuk dijadikan joran memancing. Buluh ini juga boleh digunakan sebagai bahan bakar dan sesuai digunakan untuk membuat arang bagi digunakan sebagai penyerap bau. Arang daripada buluh madu juga pernah dibuat untuk membuat sabun mandi. Antara makanan yang biasa atau famous menggunakan rebung ini adalah seperti masak lemak cili api Nagori 9. Manakala di bahagian utara semenanjung Malaysia, rebung biasanya digulai bersama dengan
daging dan juga perut lembu. Okey, itu tadi sedikit mengenai tanaman buluh madu bagi tujuan komersial. Jangan lupa di subscribe, like, share dan komen video ini. Terima kasih kerana menonton video ini dan semoga manfaat daripadanya. Berjumpa lagi di lain video dalam channel saya. Terima kasih.